Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan kajian falsafah bagi subjek CTU 552, falsafah dan isu semasa, berkenaan falsafah alam dalam konteks falsafah ketuhanan menurut Hamka. Kami, kumpulan 5, terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Hisham, Syafiq dan juga saya, Hafizul. Isi kandungan pembentangan bagi kajian ini terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama, pengenalan kajian. Yang kedua, pernyataan masalah. Yang ketiga, objektif kajian. Yang keempat, kajian literatur dan metodologi. Yang kelima, dapatan kajian dan perbincangan. Dan yang akhir sekali, kesimpulan. Pengenalan kajian. Falsafah boleh ditafsirkan sebagai usaha untuk mencari, mengkaji, mencintai sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran bagi mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Pelbagai aliran ilmu falsafah boleh muncul selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan semasa dan kematangan pemikiran manusia. Antara aliran ilmu falsafah termasuklah falsafah teoretikal, falsafah praktikal dan falsafah baru. Sebagai contoh falsafah baru adalah falsafah alam sekitar. Alam sekitar merupakan benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi merangkumi kedua-dua flora dan fauna. Berdasarkan kepada terjemahan, perkataan alam sekitar merujuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Falsafah alam sekitar adalah cara bagaimana manusia menggunakan kebijaksanaan mereka dalam mereka berinteraksi dengan alam ini. Dengan menggunakan kebijaksanaan mereka ini, manusia melakukan pengkajian untuk mendapatkan kebenaran dan memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Hasilnya, wujudlah pelbagai bidang atau cabang ilmu seperti sains, matematik, fizik, etika dan lain-lain. Secara logik akal mengetahui bahawa kewujudan alam ini mustahil terjadi dengan sendiri, akan tetapi dicipta oleh pencipta yang lebih berkuasa. Maka alam dan konsep ketuhanan seringkali dikaitkan antara satu sama lain. Hamka atau lebih dikenali sebagai Buya Hamka merupakan seorang pemikir Islam yang amat berpengaruh terutamanya dalam kalangan masyarakat Asia Timur. Sepanjang hayatnya, beliau banyak membincangkan tentang falsafah alam sekitar serta konteks ketuhanan dan telah menjadi sumber rujukan pelbagai pihak sehingga kini. Kajian ini akan meneliti dengan lebih mendalam tentang falsafah alam dalam konteks ketuhanan menurut Hamka. Pernyataan masalah. Kebelakangan ini, begitu ramai pihak yang begitu prihatin tentang isu krisis alam sekitar. Ada yang mengaitkannya dengan permasalahan sistem sosial dan sistem pendidikan masyarakat. Serta terdapat juga pandangan yang mempersoalkannya dari sudut falsafah, teknikal dan sains. Pada hari ini, isu alam sekitar turut menjadi perhatian dalam konteks agama dan fenomena ini menggambarkan betapa persoalan alam sekitar telah menjadi salah satu isu yang semakin penting untuk diperbahaskan. Malah, ada kalanya menjadi isu yang setaraf atau mengatasi bidang lain. Perbincangan tentang alam dalam ruangan agama bukanlah sesuatu yang baru kerana ajaran ataupun doktrin agama telah memaparkannya sejak awal lagi dari sudut penghayatan zahir dan batin. Cuma, keprihatinan masyarakat masa kini tentang isu alam sekitar terlalu ketara dalam ruangan sains dan teknikal semata-mata berbanding ruangan agama yang mementingkan pengamatan spiritual. Dalam pemikiran Hamka, beliau secara terang-terangan menjelaskan bahawa kewujudan alam adalah berhubung secara langsung dengan konsep ciptaan dan pencipta. Dengan kata lain,
Kewujudan alam sebagai makhluk mempunyai falsafahnya tersendiri yang dikaitkan dengan konsep ketuhanan yang merujuk kepada Allah SWT sebagai pencipta. Objektif kajian. Latar belakang Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang ahli falsafah, penulis dan ulama tersohor di Nusantara. Buya Hamka adalah nama gelaran yang diberikan kepadanya yang bermaksud orang berpengaruh dan cendekiawan dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu dalam bidang akidah, falsafah, tasawuf, tafsir, politik, pemikiran Islam dan sastra. Beliau pernah memegang jawatan Ketua Majlis Ulama Indonesia sebelum meninggal dunia pada 24 Julai 1981 serta pernah memegang jawatan sebagai anggota dan penasihat pimpinan di Pusat Muhammadiyah. Hamka atau nama sebenar beliau Haji Abdul Malik Amrullah yang dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat, Indonesia. Nama ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, dikenali dengan panggilan Haji Rasul di mana menjadi pelopor gerakan Islah setelah pulang daripada Mekah. Sumbangan Buya Hamka. Dari bentuk penulisan, sumbangan beliau bermula sewaktu penjajahan Belanda di mana Hamka menghasilkan beberapa majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panci Masyarakat dan Gema Islam. Majalah tersebut menceritakan semangat perjuangan bangsa sendiri tetapi tidak mengabaikan agama Islam. Bentuk politik dan pentadbiran. Individu yang mahir dalam ilmu agama selalunya diangkat oleh masyarakat sebagai pemimpin dalam sesuatu organisasi maupun politik. Beliau menjadikan politik sebagai ruang dan peluang untuk menyampaikan dakwah dan pengaruh dalam agama Islam. Beliau pernah memegang jawatan pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiyah. Hamka juga turut berpengalaman bertugas sebagai pegawai tinggi agama atas lantikan Menteri Agama Indonesia. Dari segi bentuk pendidikan, antara sumbangan terbesar beliau dalam pendidikan ialah ilmu sejarah di mana menjadi rujukan ramai ilmu dan disiplin sejarahnya lebih tepat taraf faktanya daripada yang sedia ada. Pendidikan paling berkesan ialah Hamka memanfaatkan Masjid Al-Azhar di depan rumahnya untuk menyampaikan ilmu agama. Hamka juga menekankan pengalaman hidup untuk membentuk pendidikan, kerohanian dan akhlak, matlamat pendidikan dan pendidikan untuk anak-anak. Yang kedua, maksud falsafah dan fahaman beberapa ahlinya. Falsafah membawa maksud cintakan kebijaksanaan atau love of wisdom di mana ia berasal daripada perkataan Greek iaitu philo and sophia. Definisi tentang falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Falsafah menurut Aristotle menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu tentang kebenaran. Ini kerana tujuan atau matlamat falsafah adalah mengetahui hakikat sesuatu. Kehidupan sebagai ahli falsafah ialah kehidupan sebagai pengkaji dan penyelidik untuk mencari kebenaran. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran, ahli falsafah itu perlu berfikir dan mencari ilmu. Falsafah menurut Al-Kindi pula secara umumnya ditakrifkan sebagai daya usaha pemerasan akal manusia untuk mencapai hakikat sama ada di bidang metafizik, hakikat di bidang akhlak atau nilai dan hakikat di bidang ilmu atau makrifah. Yang ketiga, falsafah alam dalam konteks ketuhanan. Alam adalah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan harian manusia, binatang serta di sekelilingnya. Manusia tidak terfikir secara langsung akan ilmu atau di dalam falsafah itu sendiri di mana ia merupakan rutin kebiasaan manusia setiap hari. Alam juga merangkumi semua aspek termasuk dalam ibadat dan ketahuidan kita kepada Yang Maha Esa.
Ilmu alam begitu dalam untuk dicari sehingga mengandungi metafizik tertinggi bagi manusia untuk mengenal pencipta. Kewujudan alam sebagai makhluk mempunyai falsafahnya tersendiri yang dikaitkan dengan konsep ketuhanan yang merujuk kepada Allah SWT sebagai pencipta. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 menggambarkan kesan buruk dan baik atas sesuatu perkara disebabkan tangan manusia. Berlakunya hujan asid disebabkan manusia, berlakunya cuaca panas terik melebihi skala normal berpunca daripada manusia dan pelbagai bencana alam lagi. Perkara sebegini kerap berlaku disebabkan manusia dan diiringi dengan umur dunia yang sudah uzur. Tambahan pula, bila perkara ini berlaku tanpa wujud sifat mesra alam serta bertentangan dengan sifat alam dan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang keempat, nilai yang dapat diperoleh melalui pemikiran hamka. Nilai yang boleh dicontohi daripada hamka ialah belajar menggunakan anugerah Tuhan yang paling tinggi iaitu akal pemikiran. Jangan bergantung kepada 5 panca indera itu semata-mata di mana kita tidak dapat melihat apa yang ada di sekeliling kita walaupun ia rutin. Akal kebijaksanaan perlu dituntut ilmunya serta dipraktikalkan. Selain itu, belajar menggunakan alam yang dicipta oleh Tuhan untuk keperluan hidup terutamanya manusia. Di mana alam ini tidak dicipta semata-mata tanpa sebab. Di sini kita dapat belajar akan ilmu alam seperti fizik, ilmu bulan dan bintang serta ilmu Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kajian literatur dan metodologi. Literatur. Kesedaran alam sekitar pada hari ini telah menyebabkan munculnya satu pembaharuan ideologi, disiplin ilmu dan cara hidup yang dinamakan sebagai environmentalism. Alam mestilah dihormati oleh manusia yang merupakan pengguna sumber alam terbesar serta bertanggungjawab dalam menawan dan mendominasi alam, malah sebagai ejen pengubah paling utama dalam ekosistem. Sumber alam tidak boleh didominasi dan dieksploitasi demi memenuhi kepentingan nafsu manusia semata-mata. Tetapi ia sepatutnya dihargai dan dikagumi serta dijaga. Semaju mana sekalipun sesebuah masyarakat, mereka masih lagi bergantung kepada peranan alam termasuklah dalam konteks ibadat dan rutin harian. Dalam pemikiran Hamka, alam membantu masyarakat untuk saling terus berpegang dan berkeyakinan bahawa segala yang ada di seluruh alam ini bukanlah secara kebetulan. Sebalik secara terancang oleh si pembuat. Inilah yang membawa kepada maksud lebih mendalam tentang falsafah alam. Seterusnya metodologi kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur pengambilan data serta prosedur penganalisisan data. Reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan bagi mengupas tentang sejauh mana kebenaran pendapat ilmuwan yang dikaji. Secara amnya, kajian seumpama ini menggunakan penyelidikan terpakai atau dalam erti kata lain adalah mengkaji karya orang lain untuk menghasilkan hasil kajian yang lebih berkualiti. Jenis penyelidikan terpakai ini adalah kajian melalui artikel jurnal yang boleh didapati di internet dan jenis penyelidikan ini amat sesuai dengan kemajuan penyelidikan zaman sekarang. Kajian lapangan dalam kajian ini adalah berdasarkan pandangan penulis juga ulama agamawan Buya Hamka yang merujuk kepada falsafah dan fahaman beliau tentang kewujudan alam berhubung secara langsung dengan konsep ciptaan dan pencipta. Reka bentuk kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti persepsi Hamka terhadap alam sekitar,
mengetahui falsafah yang dapat dikaitkan dengan pemahaman alam sekitar, mengetahui kebenaran pendapat Hamka dengan peredaran semasa. Dapatan kajian dan perbincangan. Yang pertama, kecenderungan perbahasan isu alam sekitar. Perbincangan tentang alam sekitar dalam ruangan agama bukanlah sesuatu yang baru kerana ajaran ataupun doktrin agama telah memaparkannya sejak awal lagi dari sudut penghayatan zahir dan batin. Cuma keprihatinan masyarakat masa kini tentang isu alam ataupun alam sekitar terlalu ketara dalam ruangan sains dan teknikal berbanding ruangan agama yang mementingkan pengamatan spiritual. Yang kedua, hubungan antara alam dengan Tuhan. Dari sudut pandangan Islam, pembicaraan mengenai alam bukanlah bersifat mudah ataupun remeh. Jika merujuk kepada kandungan Al-Quran sendiri, didapati isu alam telah dijadikan asas untuk mengenali dan mendekati Tuhan. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga menjelaskan telah banyak kerosakan alam yang sebenarnya adalah berpunca daripada perbuatan manusia. Yang ketiga, alam dalam membentuk keyakinan beragama. Bagi Hamka, kecenderungan manusia menjauhkan diri mereka daripada Tuhan adalah disebabkan mereka tidak menggunakan akal mereka dengan baik dalam mengkaji tentang kewujudan alam. Sehinggakan matlamat hidup mereka terbawa-bawa dengan kehendak hawa nafsu yang tidak terhenti selagi mana mereka masih bernyawa. Masyarakat hanya fokus ke arah mendapatkan kebahagiaan, kebebasan dan keadilan bagi diri mereka semata-mata sehingga mengabaikan dalam konteks mengenali dan mendekati Tuhan. Bahkan cuba meminggirkan agama dalam falsafah kehidupan mereka. Masyarakat menjadi terlalu leka dengan tuntutan hawa nafsu sehingga begitu mudah melupakan tuntutan agama. Kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan, falsafah alam menurut Hamka mempunyai ikatan kental dengan falsafah ketuhanan yang mampu menjadi falsafah kehidupan bagi umat manusia. Pada hari ini, isu krisis alam sekitar menjadi antara isu yang semakin tiada kesudahan kerana masyarakat meletakkan kewujudan alam sebagai harta milik mereka, sedangkan semuanya adalah milik Tuhan. Manusia hanya diberikan peluang seketika untuk menjaganya dengan baik sebelum dikembalikan kepada pemiliknya yang asal, iaitu Allah SWT. Inilah yang cuba dipaparkan oleh Hamka mengenai sikap manusia pada hari ini yang semakin menjauhkan kedudukan alam daripada nilai ketuhanan. Berlakunya usaha pelucutan pemilikan alam daripada Tuhan kepada manusia disebabkan oleh kerosakan spiritual mereka yang memiliki pandangan alam yang sekular. Selagi mana umat manusia gagal meyakinkan diri masing-masing bahawa alam adalah milik Tuhan, maka selagi itulah nasib alam sentiasa berada dalam ketidaktentuan, malah menuju kemusnahan kerana masa depannya seakan-akan ditentukan oleh hawa nafsu manusia sebagai paksi membuat keputusan ke atas alam yang merupakan milik Tuhan. Apabila isu alam sekitar kebelakangan ini menjadi antara topik hangat diperdebatkan sehingga dibawa masuk dalam ruangan agama, maka ia secara tidak langsung seakan membawa satu isyarat jelas bahawa konsep alam boleh dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Kegagalan menyelamatkan krisis alam sekitar juga boleh dikaitkan dengan kegagalan manusia mempertahankan konsep ketuhanan dalam falsafah alam. Ia perlu disepadukan semula seterusnya dapat membentuk hala tuju umat manusia yang betul dalam memahami alam dan kehidupan mereka sendiri. Bagi Hamka, alam itu secara zahir dan batinnya mengandungi ketinggian nilai falsafahnya yang tersendiri. Tetapi ia begitu terikat kemas dengan falsafah ketuhanan yang akhirnya dibentuk menjadi falsafah kehidupan manusia.
Sekian saja pembentangan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.